Waalaikumsalam. Apai Dedek. Waalaikumsalam. Khilmi Muhammad Rashid. Waalaikumsalam. Kekanda Kamis Pendang. Waalaikumsalam. Nur Hidayah. Waalaikumsalam. Mak Yusuf. Waalaikumsalam. Limud. Waalaikumsalam. Rizwan Osman. Waalaikumsalam. Man Osman. Waalaikumsalam. Zul Noratif. Waalaikumsalam. Intan Zalinda. Waalaikumsalam. Wak Min. Waalaikumsalam. Ya, Wak Min. InsyaAllah kita akan teruskan perjuangan kita. Dan kita ni sentiasa meletakkan diri kita di tempat yang paling rendah. Dan air tu dia mengalir, dia mencari tempat yang paling rendah. Air dia tak boleh naik ke atas, dia turun ke bawah. Kadang-kadang ada setengah pemimpin ni, bila dia naik duduk di atas, dia merasakan dia lebih tinggi daripada yang lain. Dan dia sehingga kita lihat dia sombong dan angkuh. Sebab tu kita tak bolehlah terlampau merasakan kita terlampau tinggi, dan kita juga tidak boleh merasakan kita terlampau rendah. Kalau kita merasakan diri kita terlalu tinggi, maka akan datang penyakit sombong dan bongkak. Kalau kita meletakkan diri kita terlampau rendah, maka akan datang penyakit dibuli, dipijak, dihenjak oleh orang yang nak mengambil kesempatan atas usaha kita. Dan itulah antara cerita yang sedang berlaku dalam politik Malaysia. Terutama melibatkan parti-parti yang menyokong kepada Perdana Menteri. Melibatkan pemimpin dari berbagai-bagai parti yang menyokong Perdana Menteri. Dan satunya adalah Tan Sri Anna Musa lah. Dulu ketika dia di bawah, dia merendah. Hari ini di atas, dia merasakan dia terlampau tinggi. Dan sehingga dia kena penyakit sombong dan bongkak. Penyakit ni tak boleh dirawat lagi. Dan okey, itu komen yang pertama tadi ya. Amai no, tuan saya minta izin. Tak izin pula, tak izin boleh no. Tuan-tuan tolong berkongsi video live Ismi Rakyat ni. Semoga perkongsian kita ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dengan perkongsian saudara-saudara live kita akan berkembang lebih baik, sebab kita memang rutin kita. Dan kita tiap-tiap hari kita akan live. Bukan 1 minggu, 2 minggu, tapi sudah bertahun-tahun lamanya. Nawaitu kita ni tak lain tak bukan kerana cintakan kepada agama, bangsa dan kedaulatan tanah air kita. Ini motherland kita, tanah tumpah kita. Bagi motherland lah. Kita pertahankan motherland kita ini. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, teruskan perkongsian. Banyak yang komen ni. Tak sempat saya nak baca, komen naik laju. Alhamdulillah. Ada yang silent, followers yang diam pun ada, dia dengar. Ada yang membantu dengan beri komen-komen yang baik, dan ada ramai yang mempertahankan saya. Saya amat menghargai tuan dan puan. Walaupun kita diancam spesies terakhir, iaitu RBA. Spesies terakhir ni. RBA ni banyak jenis tuan-tuan. Ada red bean army, ada red bunga army, macam-macam red bean ada hari ni tuan-tuan. Sebab perpecahan sedang berlaku bila the winning formula yang dicetuskan oleh UMNO dan PAS mula diancam oleh the kalut formula Perikatan Nasional. Okey, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni apa ni? Rosman Ahmad DW. Tim kosong bukan macam ni, tim kosong. Tim kosong bukan macam ni. Saya tak berapa faham komen tu, tapi tak apalah. Kita sebagai manusia biasa ni, kita kena bersedia untuk menerima pujian, dan kita kena mempersiapkan diri kita untuk menerima kritikan. Kalau kita hanya bersedia untuk menerima pujian, anugerah dan sebagainya, tetapi kita tak sanggup nak menerima kritikan,
nak menghadapi kritikan, bermakna kita belum lagi jadi manusia yang sempurna. Kan? Manusia ni bila dia cari kesempurnaan dia akan jumpa banyak yang tidak sempurna. Kan? Lagi kita mencari kesempurnaan, kita akan jumpa lagi banyak yang tidak sempurna dalam diri kita. Itu mukadimah kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Ismi rakyat lah. Daripada Baling, Kedah, Darul Aman. Ramai juga saudara-saudara saya di Baling. Ramai juga kawan-kawan saya di Lumut. Dan seluruh tanah air Malaysia. Kalau ikut rekod tu, orang Melaka paling ramai. Banyak betul lah followers kita orang Melaka. Terima kasih kepada orang Melaka dan juga negeri-negeri yang lain. Saya amat menghargai. Okey tuan-tuan. Jadi kita cakap apa ni dia? Azhar tolak Anwar Musa dari UMNO masuk Bersatu. Ini isu yang popular lah. Banyak orang nak dengar, saya tahu. Jadi kita pun pendengarkanlah. Boleh no? Jadi bagi yang mengikuti live Ismi Rakyat, saya rasa ini bukan satu perkara yang mengejutkan lah. Sebab dah berbulan-bulan kita menjelaskan dengan terang dan jelas bahawa siapa itu Tan Sri Anwar Musa. Kita dah jelaskan berulang-ulang kali bahawa beliau merupakan jurucakap bertauliah daripada Bersatu. Itu ceritanya. Dan sikap beliau mengutamakan Bersatu. Mengutamakan Perikatan Nasional. Dan beliau ini selalu mencetuskan perkara-perkara yang menyebabkan ketegangan di peringkat akar umbi UMNO. Ini adalah fakta yang tidak boleh disangkal oleh beliau ataupun mana-mana pihak yang masih menyokong beliau. Ramai juga yang menyokong beliau lagi. Tapi bukanlah ramai sangat. Orang-orang dia lah. Macam hari ini, apa nama, Tan Sri pula kan. Tun Faisal. Tun Faisal ni, sedia maklum lah. Dia tu berjawatan SUA Akbar Tan Sri Anwar Musa. Beliau juga berjawatan board on director dalam wilayahku. Dan beliau juga baru dilantik sebagai board on director dalam PJJ atau pengurusan pentadbiran Putrajaya lah, Badan Pengurusan Putrajaya lah. Dan saya pun lebih kurang macam tu lah. Jadi bila Tun Faisal ni dia mempertahankan Tan Sri Anwar Musa, itu bukanlah perkara yang luar biasa sebab dia memang bekerja dengan Tan Sri Anwar Musa. Dia diberi berbagai-bagai jawatan dan keistimewaan oleh Tan Sri Anwar Musa. Jadi tuan-tuan jangan duk pakai sangatlah kenyataan dia. Tentulah dia hentam kepada Nazri Aziz. Dia kata Nazri Aziz ni merupakan liberty ataupun beban dalam UMNO, beban kepada Presiden. Cuma kenyataan Tun Faisal ni, dia tak patutlah nak membawa masuk Presiden dalam masalah Anwar Musa dan Nazri Aziz. Tapi dia cuba kaitkan Presiden. Maksudnya tak baiklah. Apa kena mengena Presiden dengan krisis antara Anwar Musa dan Nazri? Kenapa Tun Faisal ini petik nama Presiden? Patut tak patut dia petik nama Presiden UMNO? Dia kata Nazri ini beban kepada UMNO. Nazri ini beban kepada Presiden. Kenapa perlu nak petik Presiden masuk dalam kes ni? Kenapa perlu dia cakap Nazri ni beban kepada UMNO? Dan dia kata Nazri ni patut masuk Pakatan Harapan lah, PKR ke DAP ke apa, dia kata lagu tu lah. Jadi benda tu tak patut dia kata begitu. Betul. Sebab sekian realitinya Tun Faisal pun tahu yang Anwar Musa ini dah, orang kata, banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan kehendak akar umbi UMNO. Jelas. Dan bila ada pemimpin macam contohnya
Datuk Seri Muhammad Hassan yang menyahut suara-suara akar umbi UMNO nak dibawa ke dalam mesyuarat, bertanya kepada Presiden apakah hala tuju kerjasama UMNO dengan Bersatu. Tetapi Anwar Musa menganjing-anjing. Kalau dia bertanya tak apa, dia menganjing-anjing. Dia menganjing-anjing Tok Mat. Kenapa yang Tan Sri Anwar Musa ini benci sangat kepada Tok Mat Hassan? Adakah kerana dia berdendam kerana dia kalah pemilihan timbalan Presiden UMNO? Nak kalah nak buat macam mana? Ada bertanding. Dan rekod Tan Sri Anwar Musa pun, dia mana pernah menang bertanding dalam UMNO. Dulu masa dia bertanding Ketua Pemuda UMNO pun dia kalah dengan Dr. Zahid Hamidi. Dengar cerita dia juga pernah kot bertanding naik Presiden pun kalah. Dia bertanding timbalan Presiden pun dia kalah. Nak buat macam mana? Dia orang yang kalah. Usahlah lagi. Dah Tok Mat Hassan menang sebagai timbalan Presiden UMNO. Hormatilah kenyataan yang dikeluarkan oleh Tok Mat Hassan. But kalau ikut hierarki dalam parti, jawatan Tok Mat Hassan lebih tinggi daripada jawatan Anwar Musa. Anwar Musa ni dia cuma lantikkan saja atas ihsan daripada Presiden sebagai SUA UMNO dulu. Lepas tu ditukarkan kepada SUA BN. Dan dengan cerita dia ahli Majlis Kerja Tertinggi. Itu pun lantikkan. Dia kalah bertanding timbalan Presiden bermakna dia tidak ada apa-apa jawatan selain dari jawatan Ketua Bahagian saja. Betul. Bila Tok Mat Hassan mengeluarkan kenyataan, Tok Mat Hassan itu menang melalui pemilihan UMNO. Mana kenyataan beliau itu mewakili suara-suara akar umbi UMNO. Tok Mat Hassan lebih kepada nak mencari solusi, nak menyelesaikan masalah yang berlaku hari ini, yang mana akar umbi UMNO tidak dapat menerima Parti Bersatu. Akar umbi UMNO tak dapat menerima penubuhan Perikatan Nasional. Jadi kita nak cari solusi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini. Itu tujuan Tok Mat Hassan. Tapi sayangnya, Tan Sri Anwar Musa tak berhenti-berhenti bidah Tok Mat Hassan. Dulu, kini, selamanya. Dia berseteru dengan Tok Mat Hassan. Betul tak? Bila dia duk kata Tok Mat Hassan macam-macam, tentulah pemimpin lain macam Datuk Seri Nazir Aziz terasa. Kenapa you kata menganjing-anjing Tok Mat Hassan macam tu? Dan Datuk Seri Nazir Aziz ni pun bukan calang-calang pemimpin. Beliau ini pernah menjawat jawatan Ketua Pemuda UMNO suatu masa dulu. Tentulah dia pun, dia faham-faham lah. Jadi dia tanya balik kepada Anwar Musa. Kalau you tak setuju semua, you nak nganjing-anjing kepada Tok Mat Hassan, you masuk Bersatu lah. Kalau you nak bela Bersatu, betul lah. Betul tak? Betul lah. Tapi dia punya SUA Akbar, Tuan Faizal, dulu lain tuan-tuan. Sekarang dia berubah 100%. Berubah 100%. Tapi tuan-tuan faham lah. Dia makan gaji dengan Anwar Musa. Betul tak? Jadi tentulah kenyataan-kenyataan dia membela kepada Anwar Musa. Betul tak? Dia dapat jawatan SUA Akbar, dapat jawatan Board on Director Putrajaya, lepas tu lembaga pengarah paper wilayahku. Dia biasalah faham-faham. Jadi tak usah peduli sangat kenyataan dia lah. Kenyataan tu kenyataan makan gaji. Betul tak? Orang makan gaji, kenalah bela bosnya. Takkan nak lawan bos. Nanti bos tak bagi jawatan Board on Director ke, tak bagi jawatan SUA Akbar ke, nak cari makan lagu mana? Betul tak? Itu cerita yang sebenar. Isu ni sebenar tuan-tuan. Salah dia, memang salah Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa ni, dia sombong sekarang ni. Dia bongkak sekarang ni. Dia tak mau ambil peduli langsung pandangan-pandangan pemimpin yang lain. Macam Tok Mat Hassan, bukan timbalan Menteri Malaysia. Maka Tok Mat Hassan tu lebih rendah daripada dia lah. Dia fikir macam tu. Sebab dia Menteri Wilayah Persekutuan. Tu cerita dia. Tengok orang ni. 2-3 hari lepas lah. 2-3 hari lepas ni tuan-tuan, dia duk pergi kacau, pergi masuk campur, Tan Sri Anwar Musa ni, dia pergi masuk campur urusan kerajaan negeri Sabah. Dia duk pergi kacau Barisan Nasional Sabah.
Sedangkan semua orang tahu yang Barisan Nasional Sabah itu autonomi, yang mana kuasa mutlak kepada Barisan Nasional Sabah. Dia tak boleh nak campur tangan. Dia campur tangan. Bila dia campur tangan, menyebabkan krisis di Sabah. Bila sebab krisis, maka Ketua Pemuda Barisan Nasional Sabah membidas kepada Tan Sri Anwar Musa. Jangan masuk campur urusan Barisan Nasional Sabah. Maksud Ketua Pemuda Barisan Nasional Sabah mengikut fakta yang jelas yang Barisan Nasional UMNO Sabah adalah autonomi, ada kuasa mutlak. Betul. Tapi Tan Sri Anwar Musa bidas balik Ketua Pemuda. Dia kata apa? Alah, dia kata kanak-kanak baru belajar bercakap. Dan dia tak tahu pun apa yang dia bercakap tu. Mana boleh kata kanak-kanak kepada contohnya Ketua Pemuda Barisan Nasional Sabah. Mana boleh Anwar Musa kata kanak-kanak. Kanak-kanak baru nak belajar bercakap. Biarkan dia bercakap. Dia tidak tahu pun apa yang dia cakapkan. Bolehkah dia keluar kenyataan macam tu? Kenyataan-kenyataan itu menyakitkan hati orang bawah seperti kita. Maksudnya, bagi dia, orang bawah ni tak terpakai langsung. Orang bawah ni tak penting langsung. Dan orang bawah ni semuanya salah. Yang betul, cuma dia saja. Yang betul, cuma kumpulan dia saja. Kumpulan dia lah, ada makan gaji dengan dia tu. Tak apalah rezeki dia pun nak makan gaji. Tapi, kamu janganlah mengeruhkan keadaan. Kan? Kamu nak halau MP ni, Nazri masuk, DAP masuk PK. Kenapa? Sedangkan isu hari ini yang buat masalah dalam UMNO waktu ini bukan Nazri. Yang buat masalah dalam UMNO hari ini, yang duk melawan arus dalam UMNO hari ini adalah Tan Sri Anwar Musa. Kakak dia tak tahu. Nak bodek agak-agak lah. Nak jilat pun jilat agak-agak lah. Janganlah sampai tahap kita disinggah sarkas. Ini sebuah singgah sarkas. Jawatan dalam UMNO, Tun Faizal ni MKT. Jawatan di Kementerian Wilayah, SUA Akbar. Jawatan di PJJ, Board on Director. Jawatan di wilayahku, lembaga pengarah. Nak jadi singgah sarkas pun agak-agak lah. Kakak benda yang Anwar Musa buat bertentangan dengan arus pun, dia masih lagi nak mempertahankan benda yang salah. Sama juga hari itu. Bila saya komen sikit, dia kata, bandingkan saya dengan dia. Bandingkan kejayaan dia dengan saya. Mana boleh dia kata begitu? Kalau tak ada yang di bawah ni tuan-tuan, tak ada juga yang di atas. Tidak. Bila pemimpin suruh kita, saya akan bandingkan dengan diri dia. Saya siapa? Ya, saya memang tak ada jawatan dalam UMNO. Saya memang tidak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan. Semua orang tahu. Kenapa perlu dia nak suruh saya bandingkan diri saya dengan diri dia? Saya kata, sombongnya. Bongkaknya orang ni, saya kata. Dia lupa. Kalau dia sebut terlampau rasa tinggi, terlampau rasa hebat, dah rasa berjaya, dia dah kena menyangkit, bongkak dan sombong. Bila dia kata kat saya macam tu, saya tak terasa. Sebab saya dah lama menerima hakikat, memang saya tidak ada jawatan apa-apa dalam UMNO. Saya tidak ada jawatan apa-apa dalam kerajaan. Dah lama saya terima hakikat itu. Saya tak terasa apa-apa. Tapi tentulah tuan-tuan akan terasa sakit hati. Tentulah kawan-kawan yang lain terasa sakit hati. Melihat keangkuhan Tun Faizal. Dia tiru sebidik perangai Tan Sri Anwar Musa. Siapa saja yang kritik dia, dia akan suruh kita bandingkan kejayaan dia dan kita. Betul? Dia tak tahulah cara politik dia macam mana tuan-tuan, tapi dari segi realitinya tak ada masa depan lah orang macam tu tuan-tuan. Orang macam tu tak layak kita angkat sebagai pemimpin kita lah. Di pemilihan yang akan datang, kalah kalau dia tuan-tuan. Dia tak menghormati orang bawah tuan-tuan. Dia menganggap orang bawah ini tak setaraf dengan dia. Dan dia akan membanding-bandingkan diri kita dengan dia. Dia melihat kehebatan tu atas material gain, atas kejayaan jawatan, atas kekayaan dan sebagainya. Dia orang bawah yang berjuang sukarela, yang tidak ada jawatan, yang tidak dapat kesenangan ni dianggap sebagai sampah masyarakat saja tuan-tuan. Ini cerita yang ini perkara yang tidak baik. Jadi pemilihan akan datang ni jangan bagi undi kepada dia lah tuan-tuan. Saya tak mau lagi lebih ramai lagi
akak umbi UMNO dihina. Saya tidak mahu lagi lah. Saya dihina tak apa. Tapi saya tak mahu orang lain dihina lah. Kan? Nak berjuang bagaimana kalau pemimpin itu menghina kita. Kan? Menganggap kita ni kanak-kanak. Membanding-bandingkan kejayaan dia dengan kita. Tak patut dia buat begitu, saudara. Okey, tuan-tuan. Gaduh. Bukanlah gaduh benda ni. Benda ni orang dah tahu semua dah. Benda ni macam duk ikut live kita dah tahu dah siapa Tan Sri Anwar Musa. Berbulan-bulan dah kita bercakap tentang dia. Kan? Kita tak terkejut. Kan? Dia lupa. Dia lupa diri lah orang panggil tu. Lupa diri. Dia ni tuan-tuan, mimpin ni tuan-tuan. Dia kena ada kestabilan. Dia kena sederhana. Dia tidak boleh meletakkan dirinya terlampau tinggi. Dan tidak boleh meletakkan diri terlampau rendah. Masalah dia ni, Tan Sri Anwar Musa, Tun Faizal ni, dia pun meletakkan diri mereka terlampau tinggi. Bila terlampau tinggi ni, dia mainlah penyakit sombong dan bongkak. Itu saja masalah dia orang. Dia lupa. Kan? Kerana kita pengorbanan, perjuangan kita di akar umbi UMNO lah yang melayakkan mereka ini menjadi menteri dan memegang berbagai-bagai jawatan. Masa susah dulu jadi pembangkang, kita sama-sama berjuang dengan kawan-kawan kita ini. Bila kawan-kawan kita jadi menteri, jadi SUA Akbar, Board on Director, kenapa mereka nak merasakan diri mereka megah? Kenapa mereka nak sombong dan angkuh dengan orang bawah seperti kita? Adakah nilai orang bawah ini hanya sebagai alat machinery ketika susah? Orang Melayu kata, habis madu sepah dibuang. Pemimpin begini mesti ditolak oleh kita. Sebab dia tidak membawa keuntungan kepada perjuangan kita. Orang seperti ini akan menghancurkan parti kita. Orang seperti ini akan menyebabkan orang-orang bawah lari meninggalkan parti kita. Kita nak pemimpin yang berjiwa besar. Pemimpin yang mendengar suara-suara di bawah. Pemimpin yang menghormati idea-idea, pandangan-pandangan dari bawah. Kan? Jangan ingat pandangan-pandangan orang bawah ini tidak berharga, tidak bernilai. Kadang-kadang pandangan-pandangan yang di bawah inilah yang mengubah perkara yang tak baik kepada yang lebih baik. Kalau kita beranggapan orang bawah tak berguna, tak apalah. Tunggu pemilihan UMNO nantilah. Suruhlah Tan Sri Anwar Musa tu bertanding presiden ke timbalan presiden, lawanlah dengan Tun Mak Hassan. Kita yakin, kita bagi garanti kat Tun Mak Hassan, kita tentu undi kepada dia, kalahkan Anwar Musa ni. Dan suruhlah Tun Faizal ni yang sombong dan angkuh hari ini, bertanding lagi MKT. Tengok orang nak undi tak undi dia lagi. Hari ini ketika akar umbi bersusah payah mempertahankan maruah UMNO, dia buat apa? Mempertahankan bersatu saja, mempertahankan menteri saja. Langsung tak mau mempertahankan UMNO. Kita nak? Okey, tak ada persoalan tuan. Tak apa. Dia kesudahan dia pun dia kembali kepada kita juga. Yang duduk di atas gunung tu, last sekali nanti bila sampai pemilihan nanti, dia turun ke bawah juga berkempen. Tidak? Dia kita kena ingat. Kita tak boleh angkat pemimpin seperti ini. Sebab macam saya kata tadi, dia duduk di bawah, dia lain. Dia duduk di atas, dia sombong dan angkuh. Dia meletakkan self image dia terlampau tinggi. Dia letak harga terlampau tinggi sampai dia kena penyakit sombong, bongkak dan angkuh. Itulah penyakit yang dia kena. Tidak? Dia hanya duk dengar kata Muhyiddin Yassin. Maksudnya menteri kita always right. Kalau PM kita wrong, refer number 1. Itu cerita dia. Okey tuan-tuan, ada apa soalan tuan-tuan? Yalah, tuan-tuan, kawan-kawan, kita tahulah hak mana elok, hak mana tak elok kan. Masa kawan-kawan kita tak ada jawatan menteri, jawatan penting dalam kerajaan, lain perangannya. Bila dapat jawatan besar, berubah 100%. Ni biasa tuan-tuan.
Kan? Bukan semua orang layak jadi pemimpin. Kadang-kadang yang tak layak pun diangkat sebagai pemimpin. Kan? Allah Ta'ala nak uji kepada dia. Setakat mana kesederhanaan dia. Kan? Kalau duk buat perangai macam Anwar Musa, perangai macam Tuan Faizal, tak ke mana tuan-tuan. Jangan bimbanglah tuan-tuan. Kan? Jangan bimbanglah. Dalam parti, dalam negara demokrasi, parti yang demokrasi, kan? Kalau dia mula dibenci oleh akar umbi, dia mula duk meminggirkan akar umbi, kan? Menghina pemuda Sabah tu, ketua muda tu sebagai kanak-kanak yang baru pandai bercakap, kan? Tak tahu dia bercakap pun dia tak tahu apa. Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda pemilihan nanti tak ada masa depan lah tu. Betul tak? Duk menganjing-anjing timbalan presiden, sebab timbalan presiden itu tidak ada jawatan dalam kerajaan. Timbalan presiden cuma adun biasa, bukan bertaraf menteri. Jadi segala pandangan timbalan presiden dianggap pandangan-pandangan yang tak betul. Dia seorang je betul. Dia dah rasa macam dia presiden UMNO. Dia dah rasa macam dia yang paling besar dalam UMNO. Dia rasa dalam Malaysia ni dialah politician yang paling hebat. Tak apa. Kan? Biar dia peluk jawatan tu. Biar Tuan Faizal peluk jawatan tu. Tiba masanya, mereka akan karam bersama. Kita angkat pemimpin yang sebenar-benarnya, yang boleh memimpin kita. Yang ada frame of reference. Yang ada perasaan naluri empati kepada perjuangan di akar umbi. Yang menghormati pandangan-pandangan daripada akar umbi. Yang mendengar keluhan kesah akar umbi, kan? Yang membawa perjuangan searus dengan perjuangan di akar umbi. Kalau macam Anwar Musa, Tun Faizal ini melawan akar umbi, menentang akar umbi, bila ada pemimpin macam Nazri, Tok Mak Hassan membela akar umbi, mereka akan hantam habis-habisan menggunakan surat khabar Berita Harian, surat khabar Sinar dan sebagainya untuk memalukan kepada timbalan presiden dan juga Datuk Seri Nazri Aziz. Itu cerita tuan-tuan. Ya, Muhammad Tul, Tuan Ismi suruh Anwar Musa masuk bersatu je. Iyalah, cadangan tu baik. Cadangan tu tak meruntuhkan kerajaan pun. Kalau Tan Sri Anwar Musa masuk bersatu, kerajaan tak runtuh. Betul tak? Kan? Tapi dia punya SUA dia, Tuan Faizal, kan, dia hambat Nazri masuk DAP. Kalau Datuk si Nazri and the gang masuk pakatan, Anwar Musa pun hilang jawatan. Tuan Faizal pun hilang jawatan. Apa ke bodoh? Jangan minta maaf lah. Apa yang kurang cerdik sangatlah Tuan Faizal ni. Kan? Bila halau Datuk Seri Nazri Aziz ni, kan, masuk pakatan, kan, mesti yang lain terasa juga. Betul. Datuk Seri Nazri Aziz pun ada kawan-kawan tak dalam MP, betul. Kalaulah 2-3 orang masuk Pakatan Harapan, adakah Anwar Musa akan jadi menteri wilayah lagi? Adakah Tuan Faizal akan jadi board on director dekat Putrajaya lagi? Tak ada dah lah. Tak ada gaji dah lah. Betul. Tak ada gaji dah lah. Tu tak apa cerdik. Kan? Kalau nak suruh masuk PAS ke, suruh masuk bersatu ke, okey lah. Betul tak? Macam cadangan Datuk Seri Nazri, dia suruh Anwar Musa masuk bersatu, senang. Buat apa jadi musang berbulu ayam? Kalau dia musang, biar dia musang. Kalau dia ayam, biar dia ayam. Kan? Betul tak? Kan? Tapi tak meruntuhkan kerajaan, betul tak? Dia tak fikir. Dia cakap dengan emosi dia. Dia bercakap dengan keegoan dia. Ini super ego macam ni tuan-tuan. Bercakap dengan kebongkakan, keangkuhan. Dia senang. Kan? Dah senang hari ni. Masuk pejabat, karipap atas meja, kopi teh atas meja. Kan? Lepas tu pun duk bergambar, duk tengok gambar dengan perempuan tak berhenti. Kan? Duk tunjuk kat kita akar umbi rakyat ni makan udang besar-besar. Kan? Makan kambing lah. Duk tunjuk kat FB sedia. Lepas tu tunjuk kereta besar kita. Kita tengok, kita tak cemburu. Tapi kita malu lah boleh mimpin macam ni. Dalam keadaan ekonomi rakyat yang teruk, dia posting kat Facebook, duk makan udang besar dengan kawan-kawan dia. Duk makan kambing besar. Kan? Makan udang tak berhenti. Bukan udang kecil-kecil tuan-tuan. No, lobster tu. Hak besar oh. Ikan besar oh. Kan? Makan di restoran-restoran mewah. Tunjuk kepada kita. Duk repair kereta mewah sedia depan kita.
Kita tak cemburu, tapi kita kecewa lah. Rakyat tengok bagaimana hang pemimpin. Kali ni ekonomi rakyat sangat susah. Rakyat nak cari makan susah. Nak beli udang belah pun, nak beli sekilo tak boleh. Kadang-kadang beli setengah kilo. Betul dah. Dulu biasa makan beras hak elok rakyat dulu. Hang ni beli beras pun beras hak murah-murah aja. Telur pun beli grade C aja. Depa tunjuk makan kambing besar. Duk tunjuk makan udang besar. Kan? Oh, boy saya kata. Itukah hampa nak dalam perjuangan ni? Nak tunjukkan rakyat hampa berjaya makan udang besar. Mana boleh buat macam tu? Mestilah ada kebijaksanaan. Nak makan udang, makanlah. Tak payah tunjukkan rakyat. Itu macam nak menganjing-anjing orang yang tidak ada duit. Apa perasaan anak-anak yang keluarga dia miskin tengok gambar, ni mimpin kita ni, adik. Oh, mimpin kita makan udang lobster ya. Oh, mimpin kita makan restoran mewah, makan kambing bakar ya. Cik nak jugalah rasa udang lobster ni. Rasa bagaimana anak orang miskin ni? Kita janganlah dah buat macam tu. Duk tunjuk kemewahan, kekayaan. Belajarlah dari kesilapan di pilihan raya yang ke-14. Kenapa kita mudah dikalahkan oleh Pakatan Harapan? Sebab salah segelintir pemimpin yang suka menunjuk kemewahan kepada rakyat. Jadi Pakatan Harapan akan mengambil kesempatan manipulate isu itu untuk menggambarkan pemimpin curi duit. Padahal dia tak curi duit pun. Jadi dia memang ada kemampuan. Betul tak? Sama juga hari Tuan Faizal ni. Duk tunjuk makan udang lobster, kambing bakar, makan di restoran-restoran mewah, bergambar dengan perempuan semua ni. Ini benda yang membawa imej yang negatif rakyat kepada UMNO. Sebab tu hari ni kita tegur, kita kritik supaya dia tak buat lagi. You pegang jawatan besar. You baru naik SW Akbar wilayah. You dapat board on director Putrajaya dan sebagainya. You dah ada duit, kita tahu. You tak perlulah tunjuk makanan-makanan hebat ini. You pemimpin politik. Kalau you bukan pemimpin politik, orang menega tak apa. Ni you pemimpin politik. Kalau keadaan ekonomi rakyat ni baik, tak apa. Hari ni rakyat menganggur berapa banyak. Anak-anak muda menganggur berapa banyak. Berapa ramai rakyat kita yang hilang kerja. Berapa ramai rakyat kita yang tidak ada duit untuk memenuhi keperluan hidup. Tak ada langsung duit untuk memenuhi keinginan. Macam makan udang lobster besar tu, makan kambing besar-besar tu, itulah keinginan. Tentulah anak-anak rakyat ni tak ada kemampuan. Jangan tunjuk benda-benda macam tu. Kita pun tak heran nak makan lobster, kambing, tapi kita kesian kat budak-budak. Saya biasa jadi budak kecil, tuan-tuan. Saya pernah jadi anak kecil. Kan? Betul. Jadi saya tahu perasaan anak-anak kecil ni. Jadi kita harap Tuan Faizal dia berubahlah sikit. Lain kali nak makan kepala badak ke apa pun, jangan duk post di Facebook lah. Kan? Ni ambil gambar, bagi dekat tu. Ambil gambar, bagi dekat tuan-tuan. Nak bagi nampak udang lobster. Ambil gambar, bagi dekat. Nak bagi tahu kambing. Kenapa nak buat begitu? Kenapa nak buat benda tu? Nak tunjuk kepada rakyat. You pemimpin politik. You pemimpin dalam kerajaan. You tak rasakan kesusahan rakyat hari ini. You tak rasakan kesusahan rakyat hari ini. You tak rasakan penderitaan rakyat hari ini. Tengok baru ini. Macam Menteri Pengajian Tinggi. You turn last minute. Apa kecewanya rakyat. Bukan semua keluarga pelajar ini terdiri di golongan T. Majoritinya kumpulan menengah dan rendah, iaitu M40 dan B40. Duit dah payah hari ini. Orang duk kumpul duit. Orang ambil cuti. Ada yang menangguhkan rawatan di hospital sebab nak hantar anak ke universiti. Tiba-tiba, you turn last minute. Dan rakyat kecam. Memang patut dikecam. Maksud Dr. Nurani, laissez-faire. Management dia out. Habis asyik duk berpolitik saja. Pegawai-pegawai asyik berpolitik. Sampai lupa benda ni. Nak lepas dari alasan COVID-19.
Ini alasan-alasan mati yang nak menutup kebenaran, tuan-tuan. Tapi tak apalah, tuan-tuan. Kita minta rakyat kritik saja tak apa. Kritik ke arah kebaikan. Bukan kritik nak meruntuhkan. Kritik ke arah kebaikan. Kita ni rakyat, kalau takut nak kritik pemimpin kita sendiri, bermakna kerajaan ini akan runtuh. Kritikan-kritikan kita sebenarnya adalah baik, supaya mereka berwaspada, tidak leka, dan bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur. Dan berhati-hati untuk membuat sebarang keputusan. Bukan bila buat silap, I'm sorry, saya minta maaf rakyat kerana buat larayan negeri Sabah. My kawan tu, saya minta maaf. Pemimpin minta maaf dengan rakyat berkali-kali atas kesalahan yang mereka buat. Bolehkah begitu, saudara? Rakyat tak boleh minta maaf. Cuba you tak pakai mask, jumpa dengan penguat kuasa, kena saman, betul. Kami menjalankan tugas. Anda melanggar undang-undang, betul. Kan? Tapi pemimpin. Betul tak? Okey, tuan, ada persoalan? Tak apa, tuan. Hashim, hang tak malu ke hari-hari duk cakap politik? Tak apa, saya cakap politik pun saya ikhlas je saya cakap. Tak apa. Sebab politik ni penting. Kalau ada pihak suruh kita berhenti politik, bermakna Menteri pun kena berhentilah sebab dia orang politik. Anwar Musa pun kena berhentilah sebab dia orang politik. Ada orang kata saya batu api. Habis Tun Mahathir bukan batu api. Anwar Musa bukan batu api. Kan? Muhyiddin bukan batu api. Oh, kalau orang yang kecil, yang rendah dikatakan batu api sebab saya pangkat tak ada. Kan? Harta tak banyak. Betul. Kan? Dalam UMNO pun tak ada jawatan besar. Kan? Bila saya orang kecil macam kita ni dianggap batu api. Oh, orang macam Muhyiddin tu bukan batu api. Orang macam Mahathir bukan batu api. Mereka wira negara. Mereka lah kepala batu api. Kan? Betul tak? Dia orang yang duk menyebabkan kemarahan rakyat dan sebagainya. Itu cerita dia. Kan? Hari ni rakyat marah kepada politician. Kan? Terjelas kan puncanya dari Perdana Menteri. Lepas tu ada pula kata, jangan duk berpolitik lah musim Covid ni. Habis siapa yang menggunakan COVID-19 untuk berpolitik? Siapa duk bercakap di kempen-kempen? Saya yang berjaya membendung penularan COVID-19. Siapa dia? Menteri kita yang duk mempolitikkan COVID-19. Dia yang duk mempolitikkan COVID-19, bukan kita. Kita rasa tak setuju benda tu. Pasal apa? Mana boleh kita menggunakan modal politik COVID-19? Saya tak dengar pun pemimpin negara asing menggunakan modal politik COVID-19. Dia seorang je yang duk guna modal COVID-19. Last sekali, bila COVID-19 meningkat, dia kata relax, tak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, takkanlah pendaftaran pelajar-pelajar dibatalkan. Kalau tidak ada apa-apa, takkan nak kena ambil swab di lapangan terbang. Ada apa-apa lah tu. Betul dah. Lain kali, jangan duk gunakan COVID sebagai modal politik. Kita tak pernah guna COVID modal politik sebab kita boleh membeza-bezakan yang mana satu politik, yang mana satu melibatkan wabak. Sebab wabak ni di bawah Akta 342. Betul? Okey tuan, ada persoalan tuan? Dia orang kapal kereta api. Kereta api tinggal kepala tu okey tuan-tuan. Tapi masalah hari ni, ada kereta api tak ikut landasan tuan-tuan. Ni masalah UMNO lah hari ni. Jadi kereta api tak ikut landasan. Tuan faham tak? UMNO ni kereta api ada gerabak, tapi tak ikut landasan. Dia tak jalan atas landasan. Kalau jalan atas landasan, bunyi sama. Guguk. Kalau tak ikut landasan, bunyi dia tungtang, tunggang langgang, tunggang langgang. Ada bunyi macam tu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Anwar Musa ni lah. Dia buat kacau sampai semua orang pening, tuan-tuan.
Kita duk bagi nasihat, bagi kritikan, teguran. Biarkanlah. Kanak-kanak baru belajar nak bercakap. Dia tak tahu pun apa yang dia cakapkan. Kanak-kanak yang kena, tuan-tuan. Kanak-kanak. Tapi kalau Menteri bercakap, yes sir, alright sir. Mana boleh macam tu? Yang muda juga mesti disayangi. Yang muda juga mesti dihormati idea-idea, pandangan mereka, keluh kesah mereka. Kalau you dengan ahli parti pun you pandang begitu, bagaimana pandangan you dengan rakyat yang bukan politician? Jangan hina orang kanak-kanak. Kalau you kata macam ketua muda Sabah tu kanak-kanak, dia rasa bagaimana? Apa rasa perasaan anak-anak muda? Apa perasaan Ashraf Wajidi dan lain-lain? Masuk kenyataan-kenyataan je keluarkan pemuda orang ni, kenyataan kanak-kanak baru belajar cakap. Tapi tak tahu apa-apa lah. Orang bawah macam kita ni, mungkin dia panggil jugalah benda yang sama lah. Kanak-kanak baru belajar bercakap nak berpolitik, tapi tak tahu apa-apa pun. Okey, tuan ada persoalan tuan. Saya pun ingat nak berhenti. Saya tak berapa sihat tuan malam ni. Apa ni? Makias. Apa ni? Aisyah Razak tu skandal ismi. Tengok. Pergi tenah je. Kata kita skandal dengan tu ke, skandal dengan ni lah. Skandal apa? Tiap-tiap malam bersama dengan tuan dan puan. Tiap-tiap malam saya bersama dengan tuan dan puan. Tiap-tiap malam. Betul tak tiap-tiap malam? Kan? Betul tak? Kalau tanya polis atau SKMM, oh IP ismi duduk setempat, tak bergerak-bergerak. IP saya duduk setempat, dia tak bergerak-bergerak. Duduk di rumah saja. Betul tak? Saya, tuan-tuan, kita ni mengorbankan masa kita untuk perjuangan hari ini. Kita fokus kepada perjuangan. Kita tak pernah meletakkan diri kita dalam keadaan yang selesa. Kita tak mau tidur sebelum sampai masanya, tuan-tuan. Kalau kita rasa selesa hari ini, bermakna kita akan hilang kuasa, tuan-tuan. Janganlah rasa selesa. Kan? Jangan rasa selesa. Jangan hanya slogan janji bukan DAP menyebabkan kita selesa. Jangan, tuan-tuan. Sebab hari nampak gaya banyak perkara-perkara yang tak betul mula dilakukan oleh pemimpin kerajaan. Antaranya mak jargon, timbalan Menteri KBS. Dia nak menang jawatan ketua armada, dia menjanjikan surat wahyu daripada Perdana Menteri Malaysia. Benda tu benda yang salah, benda yang tidak berintegriti dan credibility. Kalau di luar negara, kan, dia letak jawatan dah. Tapi sebab di Malaysia ni tak apa. Tak apa. Di Malaysia tak apa. Kalau di UK, di Amerika kena letak jawatan dah, tuan-tuan. Cerita dia. Lepas tu ingat cerita pula timbalan Menteri Pertahanan, kan, dikabarkan ada gambar-gambar yang disebarkan di media sosial, kan, menggunakan pesawat tentera untuk berkempen. Tak lama lepas tu keluar pula berita, kan, buat surat sokongan hantar kepada Menteri Pertahanan, rekomen anak sendiri jadi BOD kepada syarikat kerajaan. Dahsyat sungguh lah mereka. Duk lama pula, tuan-tuan, dia dengar cerita macam-macam, tuan-tuan. Dia dengar cerita macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam cerita hak tak apa elok, tuan-tuan. Merata-rata, tuan-tuan. Saya tahu banyak benda, tuan-tuan. Cuma saya tak mau, kan, nak kelang kabut, nak cerita awal-awal. Nanti orang kata kita ni jahat. Hakikat dia, tuan nilailah sendiri, tuan-tuan. Berlapikkan slogan tanpa DAP, mereka bermaharaja lela, tuan-tuan. Kan? Dahsyat tak? Dahsyat lah. Mana boleh buat macam tu? Kan? Agak-agak lah. Ada video pula tu. Sokong saya. Apa guna saya jadi ketua armada? Apa guna saya timbalan Menteri KBS? Kan? Kalau saya tak boleh dapatkan surat-surat sokongan dari Menteri. Oh, dahsyat sungguh. Okey tuan, saya dah berhenti dulu. Saya tak apa sihat malam tuan. Besok kita sambung tuan. Sebelum saya tutup lain ni, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan buruk dari kelemahan diri saya sendiri.
Teruskan perjuangan. Yang terakhir, isteri saya minta saya sampaikan sebelum tidur, kita maafkan semua orang. Dan pesanan terakhir daripada saya pada malam ini, jaga penjarakan sosial, pastikan memakai face mask, selalu cuci tangan menggunakan sabun juga hand sanitizer, dan keluar pada waktu, keluar untuk perkara-perkara yang penting, kerja atau beli-beli barang sajalah. Kita kena jaga kita, tuan-tuan, dan kita kena jaga kita. Tuan-tuan, wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda semua. Terima kasih.